Selamat petang, salam sejahtera. Wah, aku betul-betul terkejut sangat petang ini bila aku dapat satu message yang mengatakan kononnya dalam komen itu Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri. Alamak, aku cek punya cek. Manakah betul-betul jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Tapi bila aku cek lagi, rupa-rupanya apa yang dikatakan oleh netizen, Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri, tidak menjadi mengangkat sumpah karena gara-gara satu insiden selepas 1 jam atau tak sampai 1 jam Anwar Ibrahim angkat sumpah, insiden ini berlaku. Tahu apa insidennya yang menyebabkan orang kata, netizen kata Anwar Ibrahim tidak jadi angkat sumpah Perdana Menteri? Aku pun pikir-pikir apa? Rupa-rupanya tim Muhyiddin Yassin buat sidang media mengatakan bahwa Anwar Ibrahim tidak sah menjadi Perdana Menteri. Keabsahan Anwar Ibrahim, kata Muhyiddin, tidak boleh dipercayai. Alamak, kenapa sampai begitu? Bila aku siasat-siasat, aku tanya pada orang-orang, kawan-kawan aku yang pandai dalam bidang undang-undang. Aku tanya kepada mereka yang dalam bidang perundangan. Aku tanyalah, betulkah Muhyiddin Anwar Ibrahim tidak sah menjadi Perdana Menteri kalau macam ni? Dorang kata, siapa kata tak sah? Kalau Agung dah lantik, itu dah sah pun. Jadi, mau cakap apa lagi? Agung dah lantik, sudah angkat sumpah, apalagi yang tak sah, kata kawan aku yang seorang peguam ni. Sudahlah angkat sumpah, sudah selesai, apalagi yang tak sah. Aku pun siasatlah, dari mana datang tak sah ini? Rupa-rupanya Muhyiddin membuat sidang media, kata Anwar Ibrahim tidak boleh dipercayai keabsahannya. Kerana menurut Muhyiddin pada 22 hari bulan dia telah pun menyerahkan senarai ahli parlimen yang menyokong dia, kata Muhyiddin Yassin. Dan Muhyiddin hairan, dari mana sokongan Anwar Ibrahim sampai boleh cukup 112, kata Muhyiddin, karena dia sudah dapat 115, lebih daripada 112, kata Muhyiddin. Jadi Muhyiddin pun pergi cabar pula Anwar, kata Muhyiddin, kalau betul dia ada keabsahan, sila tunjukkan bilangan nomor itu, sila tunjukkan senarai itu supaya semua rakyat boleh percaya dan rakyat yakin akan kepimpinan Anwar Ibrahim, kata Muhyiddin. Aku pun terpikir-pikirlah, kalau begini sampai bila masalah pelantikan Perdana Menteri ini boleh selesai? Aku nak cakap sudahlah, move on sajalah. Kalau Agung dah lantik, terima ajalah. Nanti kalau tak puas hati, ada tuh sidang Dewan Parlimen. Biar hari ini siap dulu, biar teruskan dulu siap sampai ada kabinet. Nanti masa sidang Parlimen, masa itulah kamu pergi berbahaslah habis-habisan. Kalau nak mau jatuhkan Anwar, tak apalah, kamu buatlah masa itu undi tidak percaya. Bukan hari ini dah puas dah, cukuplah. Agung kata, kita kena move on. Jadi bagi aku, Anwar Ibrahim punya keabsahan boleh sudah diterima sebenarnya. Apalagi yang nak dirisaukan? Agung dah setuju, Agung dah perkenankan, Agung dah angkat, bahkan sudah angkat sumpah pun. Tak apalah, kalau masih tak puas hati tentang senarai itu, kita lepaskanlah senarai itu. Sebab dah bingung dah. Kejap 12, kejap 100, kejap 200, kejap 500, kejap 5.000. Macam-macam lah bilangan yang telah dipersembahkan kepada semua rakyat Malaysia, yang membuat kita bingung. Kejap ada sokongan, kejap ditarik lagi, kejap tak ada tarik lagi, macam-macam lah. So tinggalkanlah bilangan-bilangan itu. Kita tak boleh mau percaya lagi semua tu. Aku rasa rakyat Malaysia dah puas, dah muak dah. Sekarang ni kalau mau sangat nak menjadi Perdana Menteri lagi, waktu di Dewan Rakyat nanti, bolehlah undi tidak percaya. Manalah tahu kan betul-betul lah ada sokongan pula Muhyiddin Yassin yang lebih banyak. Bolehlah dapat sokongan, bolehlah dapat menjatuhkan atau tumbangkan atau tukar lagi Perdana Menteri. Tapi ingat, waktu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri saja hari ini, dia angkat sumpah saja hari ini, kali pertama Malaysia punya saham didagangkan paling tinggi sepanjang tahun ini. Tidak pernah setinggi hari ini, melonjak melampau tinggi. Jadi kalau itu sudah indikatornya,
Kenapa nak tukar lagi Anwar? Apa sebab lagi nak tukar? Jangan sampai ditukar pula, merosot lagi saham Malaysia kan. Okeylah. Jadi aku sudah dapat jawaban dia. Rupa-rupanya bukan Anwar yang tak jadi Perdana Menteri, Muhyiddin yang tak jadi Perdana Menteri. Anwar dah angkat sumpah. Tapi Muhyiddin cabar dia supaya dia menunjukkan bilangan. Siapa yang paling banyak bilangan, kata Muhyiddin lagi. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Tekan butang subscribe. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan, Anwar Ibrahim telah pun disahkan menjadi Perdana Menteri selepas telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri baru beberapa minit yang lepas. Namun demikian, apa yang mengguris hati kita ialah apabila Muhyiddin Yassin sekali lagi tak berpuas hati apabila mengatakan bahawa Anwar Ibrahim masih tidak mencukupi, tidak mempunyai keabsahan dan tidak cukup bilangan majoriti ahli parlimen untuk dilantik menjadi Perdana Menteri, kata Muhyiddin Yassin. Hal ini kerana menurut Muhyiddin Yassin, beliau telah menyerahkan senarai pada 22 hari bulan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kata Muhyiddin, dia telah mendapat sokongan seramai 115 ahli parlimen dan senarai tersebut, akuan bersumpah tersebut telah diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong menurut Muhyiddin. Oleh sebab itu, beberapa minit selepas Anwar angkat sumpah, ini pula insidennya yang berlaku, iaitu Muhyiddin Yassin mencabar pula Anwar Ibrahim untuk mengemukakan jumlah sebenar ahli parlimen yang menyokong beliau, kerana beliau menurut Muhyiddin Yassin, Istana Negara telah menyatakan bahawa Anwar Ibrahim mendapat majoriti yang penuh. Jadi yang aku hairan, selepas sudah Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, kenapa ada lagi suara-suara macam ni? Kita kena move on lah, Tadi saja kita bersyukur sebab waktu Anwar Ibrahim dilantik saja jadi Perdana Menteri, kamu tahukah nilai pelaburan Malaysia atau saham Malaysia ataupun nilai saham Malaysia melonjak paling tertinggi sepanjang tahun ini. Belum pernah meningkat seperti hari ini. Anwar dilantik saja Perdana Menteri, terus naik kita punya saham, terus naik kita punya nilai mata wang tertinggi pada tahun ini. Bayangkan begitu kesannya, besarnya kesan apabila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tapi itulah yang menduka citakan kita, ada lagi orang yang tak dapat move on. Tapi tak apalah, begitulah dengan politik. Tiada satu orang pun yang akan berpuas hati sepenuhnya. Mesti ada saja masalah, kan. Sampailah Muhyiddin mencabar Anwar Ibrahim supaya Anwar Ibrahim memperlihatkan keabsahan beliau melalui tunjukkan bilangan sokongan yang Anwar Ibrahim betul-betul peroleh, kata Muhyiddin Yassin. Selain itu, Muhyiddin Yassin juga katakan supaya sekiranya Anwar Ibrahim dapat memberikan jumlah sebenar sokongan tersebut, menunjukkan jumlah sokongan tersebut kepada umum, Muhyiddin kata supaya rakyat tidak lagi ragu-ragu dan rakyat yakin dengan perkara tersebut, kata Muhyiddin Yassin. Pada pendapat aku, sudahlah, ini move on lah kita. Sudahlah, kita sudah puas 5 hari menanti. Kalau Agung dah ambil keputusan, tiada sudah yang boleh dibuat. Ada satu lagi yang boleh dibuat, nanti kamu buat waktu persidangan di parlimen. Kalau mau buat, buatlah. Namanya undi tidak percaya. Kalau nak mencabar Anwar, bukan waktunya sekarang sebab Anwar sudah angkat sumpah. Waktunya ialah waktu nanti masa persidangan parlimen. Masa itulah kau kemukakanlah undi tidak percaya. Semoga berjaya. Harap-harap berjayalah. Tumbangkan Anwar Ibrahim waktu sidang parlimen, kalaulah berjayalah. Tapi nampaknya pada pendapat aku semakin sukarlah untuk tumbangkan Anwar Ibrahim.
di parlimen nanti. Karena dengar kata GPS dan GRS pun sudah beralih angin kepada Anwar Ibrahim. Sebab sekarang Anwar Ibrahim sudah Perdana Menteri, bukan lagi macam dulu orang-orang biasa. Kalau Perdana Menteri sudah, dia banyak kuasa, dia banyak kelebihan sebenarnya. Jadi aku pikir susah sudahlah untuk mendapatkan undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim di parlimen kalau ada orang mau buat undi tidak percaya. Tambahan pula yang macam kita tahu seperti yang aku cakap tadi, baru saja Anwar dimasyurkan sebagai Perdana Menteri, pelaburan Malaysia telah meningkat dengan mendadak paling tinggi sepanjang tahun ini. Bayangkan, daripada bulan Januari sampai bulan November ini hari pertama lonjakan pelaburan, lonjakan saham Malaysia meningkat mendadak. Kerana kelihatan dunia memerhati Malaysia. Bayangkan kalau sudah Anwar menjadi Perdana Menteri dan prestasinya pula dijangka akan bagus, apa yang akan jadi? Tentulah tiada yang mahu Anwar Ibrahim dicantas lagi. Semoga kali ini tiada lagi langkah Sheraton 2, langkah Sheraton 3, langkah Sheraton 15, langkah Sheraton tak apa-apalah. Kita harap itu tidak lagi berlaku, dan syukurlah kita sudah ada anti lompat parti. Rang undang-undang anti lompat parti pasti dapat menolong negara kita, menstabilkan negara kita, dapat menghalang, dapat mengelakkan daripada ahli-ahli parlimen sabotaj lagi mandat rakyat. Kali ini tiada sudahlah jalan dan peluang. Sesiapa yang cuba-cuba mau lompat parti, boleh jugalah. Kalau mau berani-berani, lompat sajalah. Karena apabila Anda lompat parti, kawasan yang Anda menangi akan jadi kosong dan pilihan raya baru akan dijalankan. Jadi boleh saja, siapa bilang tidak boleh. Suka hatilah kalau mau lompat, lompat saja. Cuma kursi yang kau menang itu akan hilanglah nanti kan. Jadi tiadalah kursi kamu sudah. Kita ucapkan tahniah, sabash kepada Anwar Ibrahim. Selama 24 tahun berjuang mau jadi Perdana Menteri. Pada tepat 24 hari bulan November 2022, Anwar dilantik akhirnya menjadi Perdana Menteri. Dan kita jangka beliau akan mengumumkan dalam beberapa hari lagi, beliau akan mengumumkan kabinet terkininya. Nah, nanti malam aku akan cerita tentang kabinet ini secara live. Ikuti saya. Dan sebelum itu aku mohon tolong tekan butang subscribe supaya Anda dapat isu-isu terkini, pendedahan-pendedahan dan ulasan-ulasan, kupasan-kupasan terkini daripada channel saya ini. Semoga kita semua bergembira dan aku harap move on lah. Jangan lagi buat macam tu lah. Kita sudah lama, lama 5 hari sudah kita bercerita pasal mau jadi Perdana Menteri saja. Macam itulah. Apapun kita berharap Malaysia akan tetap teguh, berdiri teguh dan akan menjadi lebih hebat di bawah pentadbiran yang baru. Kali ini kita dapat fresh from the farm. Begitulah katakannya. Dia bukan lagi recycle, bukan lagi Perdana Menteri recycle, tetapi Perdana Menteri yang kita dapat kali ini adalah Perdana Menteri yang kali pertama jadi Perdana Menteri, yang sudah lama mengidam jadi Perdana Menteri. Diharap impian Malaysia maju jaya kita akan dapat. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.